خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. كلام ربنا على نور المصطفى. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kehadrat Ilahi kerana pada hari ini, hari Isnin 28 Disember 2020, bersamaan 13 Jamadil Awal 1442 Hijrah. Alhamdulillah, kita masih lagi dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menghirup udara di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah wahyu agama Islam kepada kita pada hari ini, yang mana kita dapat sama-sama mendapat nikmat yang terbesar, iaitu nikmat agama Islam yang telah diperjuangkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana terus mengikuti program Pusat Islam iaitu UMK Al-Quran Time, yang mana program ini akan bersiaran setiap hari Selasa selama setengah jam, yang mana pengisiannya ialah berkaitan dengan bacaan Al-Quran dan tajwid. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sambung lagi siri pembelajaran kita bermula daripada surah Al-Baqarah ayat 128 sehingga ayat 131. Ayat 128 hingga ayat 131.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada mushaf di hadapan, bolehlah sama-sama mengikuti bacaan bersama saya. Hanya dalam 3 ayat sahaja, insya-Allah. Tidak lama, dan kita sama-sama akan sama-sama mengupas hukum-hukum tajwid yang terdapat pada ayat yang kita baca nanti, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah pun membacakan ayat suci Al-Quran daripada ayat 128 sehingga ayat 131 pada surah Al-Baqarah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekejap lagi kita akan sama-sama untuk pembelajaran hukum tajwid. Sama-sama kita perhatikan satu persatu apakah hukum-hukum tajwid yang terdapat pada ayat-ayat yang kita akan bacakan sebentar nanti. Okay. Yang pertama, Rabbana waj'alna muslimain. Rabbana, mad asli seperti biasa. Mad asli ini huruf mad ada 3. Okay. Alif, waw, ya. Semua dah tahu. Alif, waw dan ya. Okay. Setiap kali kita jumpa huruf alif, sebelum huruf alif ada huruf yang berbaris di atas, itulah huruf mad. Okay. Huruf mad asli. Ataupun huruf waw, sebelum huruf waw tu ada huruf yang berbaris di hadapan, maka itu juga mad asli. Dan satu lagi huruf ya, sebelum huruf ya ada huruf yang berbaris di bawah, ini mad asli. Jadi ketiga-tiga huruf mad ini, mad asli ini dibaca dengan kadar 2 harakat, dibaca dengan kadar 2 harakat, dan terlalu banyak. Okay, terlalu banyak di dalam Al-Quran yang kita akan jumpa dengan mad asli. Okay. Tempat-tempat yang ada mad asli terlalu banyak sangat. Jadi kita ingat 3 tu sajalah. Bila kita jumpa alif, kita jumpa waw dan jumpa huruf ya, maka automatik. Okay. Automatik itulah huruf mad. Okay. Itulah huruf mad. Okay. Seterusnya waja'alna. Okay. Saya bulatkan huruf jim yang mati. Okay. Jim yang mati ini ialah salah satu daripada huruf qalqalah. Huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim dan huruf dal. Jadi bila kita nak baca dengan huruf qalqalah ini, kita kena baca secara huruf bacaan qalqalah lah. Dia macam berdentak sikit. Okay. Waja'alna.
waj'alna, dia tidak boleh rapatkan kita punya sifat mati dia. Okey, waj'alna, itu salah. Dia kena bunyi ekor dia tu. Waj'alna muslimain. Itulah huruf qalqalah. Okey, huruf jim di antara huruf qalqalah yang 5 itu. Dan huruf qalqalah ni semua berbaris matilah, mati. Okey, dia tak ada yang baris atas ke baris bawah tu, tak ada. Okey, semuanya dibunyikan secara mati. Okey. Seterusnya waja'alna. Okey, jumpa sekali lagi mad asli, baca dengan kadar 2 harakat. Okey. Seterusnya wa min dzurriyyatina, nun mati bertemu dengan huruf zal. Nun mati bertemu dengan huruf dal, hukumnya itu di situ dinamakan sebagai ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki yang mana kita kena dengung dengan kadar 2 harakat. Okey, dengung dengan kadar 2 harakat. Wa min dzu, okey, dengan kadar 2 harakat. Dan huruf zal ini salah satu daripada huruf ikhfa hakiki. Okey, ikhfa hakiki. Okey, seterusnya zurriyatina. Okey, ada tanda simbol mat atas alif, itu ada simbol mat, tanda panjang, bertemu pula dengan huruf hamzah. Bertemu dengan huruf hamzah. Zurriyatina. Okey. Apa nama hukum tajwid di situ? Dinamakan mad jaiz. Mad jaiz mufasil kerana huruf mad bertemu dengan huruf hamzah di dalam 2 kalimah yang berbeza. Zurriyatina 1 kalimah, ummatan 1 kalimah. Jadi bila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah di dalam 2 kalimah yang berbeza, maka dinamakan mad jaiz mufasil. Okey, macam mana cara bacaannya? Cara bacaannya ialah dengan kita baca dengan kadar sama ada 2, 4 ataupun 5 harakat. Okey, 2, 4, 5 harakat. Okey, boleh pilih yang mana satu yang kita nak. Okey, seterusnya ummatan. Okey, kita jumpa mim yang bersabdu. Okey, mana-mana di dalam Al-Quran kita jumpa nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu, dinamakan wajibal gunnah. Wajibal gunnah, kita wajib dengung bila kita berjumpa mim sabdu, nun sabdu. Ummata. Kadar dengung dia ialah sebanyak 2 harakat. Okey, hanya 2 huruf ini saja, nun sabdu dan mim sabdu saja, wajibal gunnah. Okey, seterusnya ummatamu. Okey, tanwin bertemu dengan huruf mim. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Okey, namakan dia di situ idgham. Okey, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Sebab huruf idgham ma'al gunnah ini mana-mana nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf. Apa dia 4 huruf tersebut? Ya, waw, mim, nun. Okey, ya, waw, mim, nun. Ada 4 huruf. Okey, mana-mana nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, otomatik dia dinamakan idgham ma'al gunnah. Okey, kita kena dengung sebanyak 2 harakat ma'al gunnah berserta kita idgham itu maksudnya memasukkan berserta dengung. Okey, daripada huruf ta marbutah itu terus baca huruf mim. Ummatan muslimata. Okey, terus. Seterusnya tanwin bertemu dengan huruf lam. Tanwin bertemu dengan huruf lam dinamakan idgham bila. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, ya, mana-mana nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 2 huruf lam dan ra. Huruf idgham bila gunnah ni ada 2, lam dengan ra. Jadi tak payah nak dengung. Okey, terus baca bila gunnah. Bila gunnah ni maksudnya tak perlu dengung. Muslimatan laka. Muslimatan laka. Okey, tak payah dengung. Wa arina. Okey, saya bulatkan na situ mad asli, baca dengan kadar 2 harakat. Mana sama juga mad asli
sakanah, mad asli dengan kadar dua harakat juga. Wa tub alaina, kita jumpa huruf ba. Okey, ba yang mati dinamakan qalqalah di situ, ya. Qalqalah iaitu huruf ba yang mati, kita kena baca dengan qalqalah lah. Wa tub alaina, bukannya baca wa tub alaina. Maksudnya kita rapatkan bibir mulut kita ketika kita menyebut huruf ba yang mati. Itu salah. Yang betulnya macam mana? Yang betulnya cara bacaannya ialah wa tub alaina, wa tub alaina. Okey, baca dengan cara qalqalah. Okay, seterusnya alaina. Alaina ini saya bulatkan sebab selepas padanya itu selepas pada hurufnya bertemu dengan huruf hamzah. Okey, jadi dia jadi mak jaif munfasil, sama ada nak baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Tapi bila kita nak berhenti, jika kita nak berhenti kat situ, dia jadi 2 harakat sahaja. Okey. Seterusnya innaka, nun yang bersabdu. Okey, nun yang bersabdu dinamakan wajibal gunnah. Okey, wajibal gunnah. Macam mana cara bacaannya? Cara bacaannya ialah kita kena baca dengung sebanyak 2 harakat ketika kita nak menyebut nun yang bersabdu tu. Nun sabdu baris atas. Innaka, dua harakat dengan kadar 2 harakat. Okey, seterusnya. Anta, nun mati bertemu dengan huruf ta. Okey, nun mati bertemu dengan huruf ta. Saya nak bulatkan nun mati, kita fokus nun mati bertemu dengan ta. Huruf hamzah itu tidak ada kaitan lah. Okey, nun mati bertemu dengan huruf ta, hukumnya di situ ialah ikhfa hakiki. Jadi cara bacaannya ialah dengung sebanyak 2 harakat. Anta. Okey. At-tawwabu, waw, ada alif lepas huruf waw itu dinamakan mad asli. Okey, cara bacaannya ialah panjang dengan kadar 2 harakat. Okey. Ar-rahimu, kita nak berhenti kat situ. Bila nak berhenti, ya, kita nampak huruf 2 yang terakhir ar-rahim itu ada huruf ya. Huruf ya ialah huruf mad. Dan sebelum huruf ya itu ada huruf yang berbaris di bawah. Okey. Jika kita nak berhenti, dia akan jadi mad arid lis-sukun. Mad yang mendatang kerana kita nak berhenti. Jadi mad arid lis-sukun ni cara bacaannya sama ada kita nak baca 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Okey. Innaka antat tawwabur rahim, 2 harakat. Innaka antat tawwabur rahim, 4 harakat. Innaka antat tawwabur rahim, 6 harakat. Jadi itulah dia kan mad arid lis-sukun. Okey, ayat seterusnya. Rabbana, sama juga mad asli, baca panjang dengan kadar 2 harakat. Wa ba'ath. Okey, kita jumpa sekali lagi huruf ba yang mati. Huruf ba yang mati ni antara huruf qalqalah. Bila jumpa saja huruf qalqalah, kita kena baca dengan cara qalqalah lah. Okey, Rabbana wa ba'ath. Okey, Rabbana wa ba'ath fihim. Jadi baca dengan qalqalah sebab huruf ba di antara salah satu daripada huruf qalqalah. Okey, fihim mad asli. Okey, sebab ada huruf ya yang merupakan huruf mad dan sebelum huruf ya itu ada huruf yang berbaris di bawah. Jadi kadar bacaannya 2 harakat. Okey. Fihim rasula. Pada situ saya bulatkan mim mati bertemu dengan huruf ra. Mim mati bertemu dengan huruf ra dinamakan izhar syafawi. Okey. Macam mana cara bacaannya? Cara bacaannya ialah rapatkan bibir mulut kita bila kita nak baca huruf mim yang mati tu sebelum kita sebut huruf ra. Okey, tanpa dengung. Okey. Wa Rabbana wa
wab'ath fihim rasula. Rabbana wab'ath fihim rasula. Okey. Itulah namakan izhar syafawi. Okay. Rasula mad asli. Okey, mad asli. Sebelum huruf waw itu ada huruf yang berbaris di hadapan, maka baca dengan kadar dua harakat. Okey, rasula la tanwin bertemu dengan huruf mim. Okey, tanwin bertemu dengan huruf mim dinamakan idgham ma'al gunnah. Okey, idgham ma'al gunnah. Jadi kita kena baca dengan dengung sebanyak dua harakat. Rasulam minhum. Okay. Seterusnya nun mati bertemu dengan huruf ha. Nun mati bertemu dengan huruf ha, izhar halki. Jadi dia kena baca dengan terang, jelas dan nyata. Okey. Minhum. Okey. Jadi kita kena bibir mulut kita tu, lidah kita itu ketika kita menyebut huruf nun mati letakkan di langit. Okey, minhum. Kita tak boleh dengung sebab dia merupakan huruf izhar halqi. Okay, seterusnya mim mati. Mim mati bertemu dengan huruf ya. Mim mati bertemu dengan huruf ya, namakan izhar syafawi. Izhar syafawi ini baca dengan terang, jelas dan nyata. Kita rapatkan bibir mulut kita. Okey, rapatkan bibir mulut kita sebelum kita sebut huruf ya. Okey, seterusnya yatlu. Okey, yatlu ni mad asli. Mad asli bertemu dengan mad asli. Mad asli ni huruf waw. Jadi huruf waw, sebelum huruf waw ada huruf yang berbaris di hadapan, maka dinamakan mad asli dan baca dengan kadar dua harakat. Okey, seterusnya mim mati bertemu dengan hamzah. Mim mati bertemu dengan hamzah, izhar syafawi. Izhar syafawi baca terang dan jelas nyata. Okey, kita sebut, kita rapatkan bibir mulut kita bila ketika kita menyebut huruf mim mati. Okey. Okey, ya. Okey, tu mak asli juga, ya tu mak asli juga. Okey, saya tak huruf panjanglah sebab mak asli ni terlalu banyak. Al-kitab. Okey, ta yang ada alif atasnya tu, alif kecil tetap yang bukan mak asli sebab alif, sebelum huruf alif ada huruf yang berbaris di hadapan, di atas, maka otomatiklah mak asli. Baca dengan panjang, ada dua harakat. Okey. Wa yuzakkihim mak asli, baca panjang dua harakat. Innaka, kita jumpa lagi nun bersabdu wajibal gunnah, baca dengan dengung kadar dua harakat. Innaka. Okey, kena dengung dua harakat. Okey, anta. Nun mati bertemu dengan huruf ta, sama juga, iaitu sama macam tadi juga, iaitu ikhfa hakiki. Kena dengung sebanyak dua harakat. Al-azizu mad asli, kadar bacaannya ialah dua harakat. Al-hakim mad asli, sama ada nak baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, seterusnya wa man yarghabu. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Idgham ma'al gunnah. Okey, lepas kita sebut huruf nun mati itu terus masuk ke huruf ya. Okey, seolah-olahnya kita nak sebut terus huruf ya. Wa mayya. Okey, idgham ma'al gunnah. Dengung sebanyak 2 harakat. Ammillah. Okey, wajibal gunnah, ya, mim, ada mim yang bersabdu berbaris di bawah. Dia tak kira sama ada berbaris depan ke, baris atas ke, baris bawah ke, asalkan dia mim itu bersabdu, maka kena baca dengan dengung sebanyak 2 harakat. Okey, Ibrahim. Okey, ba yang mati. Okey, qalqalah. Okey, baca dengan qalqalah. Bukannya baca Ibrahimah. Itu salah.
Jadi dia kena baca secara qalqalah. Ibrahim. Okey. Seterusnya ra ada alif situ mak asli. Okay. Illa ada alif juga situ mak asli. Safi, nun mati bertemu dengan huruf sin. Okay. Ikhfa hakiki. Okay. Ikhfa hakiki baca dengan dengung sebanyak 2 harakat. Walaqad istafainahu, saya bulatkan nahu mad asli ada 2 harakat. Fid dunya. Okay. Ini adalah pelajaran baru. Okay. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, nun mati bertemu dengan mana-mana huruf idgham ma'al ghunnah. Huruf idgham ma'al ghunnah ini ada 4. Okay. Ya, waw, mim, nun. Okay. Ya, waw, mim, nun. Tetapi ada pun khususan dalam Al-Quran ini, apabila nun mati bertemu dengan ya, ada 4 kalimah sahaja di dalam Al-Quran kita tidak boleh dengung. Okay. Kita tidak boleh dengung. Okay. Bagaimana yang saya sebut tadi, idgham ma'al ghunnah ni dia kena dengung. Tetapi yang ni tak boleh dengung. Sebab dinamakan izhar mutlak. Ad-dunya ini dinamakan izhar mutlak. Di dalam Al-Quran ada 4 kalimah. Yang pertama ad-dunya. Yang kedua bunyanun. Yang ketiga qinwanun. Dan yang keempat sinwanun. Maka dia tidak boleh baca dengan dengung. Walaupun nun mati itu bertemu dengan huruf-huruf idgham ma'al ghunnah. Dia tak boleh dengung. Okay? Jadi fid dunya dia tak boleh dengung. Contoh kalau kita cuba nak dengung fid dunya, itu salah besar. Okay? Salah besar. Dia tak boleh dengung. Dia kena baca secara terang, jelas dan nyata sifat nun yang mati. Fid dunya maksudnya lidah kita ketika kita menyebut nun yang mati, lidah kita kena ada letak di langit. Okay? Ketika kita menyebut nun mati. Fid dunya. Okay? Apa namanya? Apabila kita jumpa dengan kalimah ad-dunya ini, nun mati bertemu dengan ya, namanya ialah izhar mutlak. Okay? Izhar mutlak. Bila sebut je izhar, okay, dia tak ada bunyi dengung lah. Okay? Ada bunyi dengung. Itulah satu ilmu barulah. Okay? Izhar mutlak. Okay, seterusnya. Fil akhirah. Akhirah ma'asli. Okay. Wa innahu. Okay, kita undur sikit. Wa innahu maksilah. Maksilah qasirah. Okay, maksilah qasirah. Maksilah ini dia selepas huruf ha. Okay, selepas huruf ha. Dan sebelum sebelum huruf maksilah itu ada huruf ha yang berbaris di hadapan. Okay? Dan selepasnya tu tak ada huruf hamzah. Dia dipanggil maksilah qasirah. Kadar bacaannya ialah hanya 2 harakat sahaja. Tetapi kalau selepas huruf waw kecil itu ada huruf hamzah, maka kadar bacaannya sama ada 2, 4 ataupun 5 harakat. Itu dipanggil maksilah tawilah. Okay, seterusnya. Wa innahu nun yang bersabdu. Nun yang bersabdu ini wajib al-ghunnah. As-salihin mad asli, kadar bacaannya dengan 2 harakat. As-salihin, hin di situ sama ada kita nak baca 2, 4 ataupun 6. Dinamakan mad arid lisukun. Okey. Seterusnya, qala aslamtu li rabbil alamin. Qala mad asli, kadar bacaannya ialah 2 harakat. Aslamtu, mim mati bertemu dengan huruf ta. Mim mati bertemu dengan huruf ta, izhar syafawi. Okey. Rapatkan bibir mulut kita ketika kita menyebut huruf mim mati. Okey, mim mati. Aslamtu. Okay, li rabbil alamin. Alamin ma asli, kadar bacaannya 2 harakat. Okay, min di situ mad arid li sukun. Okay, sama ada kita nak baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, sampai di situ sahaja dahulu
ayat bacaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita beroleh input yang baru, yang menarik, insya-Allah. Dan saya rasa yang ilmu baru yang saya sebutkan tadi iaitu berkenaan dengan izhar mutlak. Izhar mutlak, kalimah ad-dunya. Ya, dunia itu merupakan jarang-jaranglah kita jumpa di dalam Al-Quran, dan bila kita jumpa di dalam Al-Quran, kita cuba highlight lah. Highlight situ bahawa benda itu kita tak boleh dengar, benda itu kita dunia itu bacaannya dengan terang, jelas dan nyata. Jadi berjumpa lagi di lain hari insya-Allah dalam siri UMT Quran Time. Mudah-mudahan kita terus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita untuk sama-sama kita mempelajari ayat Quran dan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا